السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama, saya mengajak tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini, kita merafakkan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya apa yang telah diatur oleh pihak masjid dapat kita adakan pada malam ini. Perancangan ataupun jemputannya awal lah, yang dibuat oleh Al-Fadil Ustaz Mizi di WhatsApp bagi tahu awal untuk kita buat program ni, dan saya tengok ada ruang masa yang boleh untuk saya hadir ke masjid tuan-tuan. Saya ucap terima kasih yang tidak terhingga kepada saudara saya, sahabat saya, Fadil Ustaz Mizi, imam pengerusi masjid tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini dapat termasuk di dalam pengimarahan masjid di bawah kawasan dan qaryah tuan-tuan. Hadirin mukminin tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Dalam minggu ni memang penuh jadual tajuk berhubung dengan Ramadan. Sampai hari Isnin. Hari Isnin pun saya ada program di hospital Tuanku Fauziah. Mereka call bila tak tahu, saya duduk tengok tadi dalam telefon ada program sampai hari Isnin lah. Hari Selasa kita puasa kan, hari Isnin. Hari Isnin tu hospital Tuanku Fauziah panggil untuk bagi kuliah pun tajuk Ramadan. Cuma mereka buat siang lah, tak buat malam. Sebab malam tu kita nak tarawih kan, siang. Lepas tu kita cuti lah kuliah. Tak ada kuliah lah pasal kita nak tarawih kan. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam esok di seluruh negara, bukan sahaja di Perlis, tapi di seluruh negara, kita akan melihat anak bulan. Di Perlis kita tak tengoklah di apa dia panggil tu, viewpoint. Tuan-tuan kira sakal lah kan, tempat tuan-tuan orang Kelia ni dikenali seluruh dunia. Jangan main-main Ustaz Mizi sebut tadi terperosok terceruk di, dan kita malam ni walaupun kuliah kira habis, orang-orang Kelia keluar kan, tak ramai orang Kelia ni, kan ramai mana, ditonton oleh seluruh pelosok dunia kuliah kita malam ni. Jadi saya akan kuliah benda-benda yang mungkin luas sikit, tapi tuan-tuan ambil manfaat. Sebab kita punya tontonan ni dia sampai ke seluruh dunia. Jadi kita nak sebutlah, mungkin ada benda yang berkaitan dengan tuan-tuan dan mungkin ada benda yang luas sikit. Tapi tak apa, kita bagi tuan-tuan faham. Viewpoint tuan-tuan ni kita tak gunalah esok untuk tengok anak bulan. Jadi tuan-tuan jangan duk pergi Pombang tu pula. Tang tu takat nak tengok awan kapek boleh lah. Kan? Tapi esok kita semua akan pergi melihat hilal, anak bulan
di Menara Tinjau, Masjid Al-Husain, Kuala Perlis. Dan yang akan pergi tengok esok ni ialah Jabatan Ukur. Yang pergi tengok anak bulan ni Jabatan Ukur kan, JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan. Dan juga bahagian falak. Sebut bagi betul, falak. Bahagian falak Jabatan Mufti. Jabatan Mufti yang menentukan apa dia ni, lihat tak lihat anak bulan atau permulaan kepada puasa itu ialah Jabatan Mufti. Kita ada Jabatan Agama, kita ada Majlis Agama, satu lagi Jabatan Mufti. Jadi bahagian falak ni yang pi duk pombang, topong tengok anak bulan tu di seluruh negara diselenggarakan oleh bahagian falak. Dan bahagian falak ni di bawah Jabatan Mufti. Kira yang nak bagi tahu ni esok tak esok, nampak tak nampak tu di bawah Jabatan Mufti. Tapi dalam saya duk tanya, sebab kita dah boleh kira, dah boleh hisap, dah boleh tengok dah. Kemungkinan besok ni kita tak nampak lah. Kemungkinan lah, manalah tahu kan. Mereka topong-topong nampak. Bila nampak, maknanya esok. Kalau nampak malam, hari Isnin kita puasa lah. 29 Syaban. Tapi kalau esok mereka teropong tak nampak, tengok tak nampak, tuan-tuan kalau nak pi pun boleh. Pukul 6 tu dah ada dah di Menara Tinjau tu, boleh pi tengok. Kalau kata teropong esok tak nampak, maka kita akan berpuasa pada hari Isnin, pada hari Selasa. Dan tuan-tuan, walaupun duduk jauh daripada Kangak, jangan duk puasa awal lah. Sekejap lagi tuan-tuan pergi ikut Siam pula. Dia berkata wang peracan lah. Sebelah wang peracan nampak, jadi maka kami wang Kelian mengikut apa hilal di sana. Taklah kita berdasarkan kepada hadis yang mana Nabi SAW sebut, bersumu li ru'yah, hendaklah kamu berpuasa berdasarkan kepada anak bulan. Jadi kalau kata pemerintah kata tak nampak, maka kita ikut pemerintah. Boleh? Kerana Nabi SAW memberikan kuasa kepada pemerintah untuk menentukan sama ada puasa ke, raya ke, di bawah kuasa ulil amri. Jadi tak boleh mana-mana pihak dia buat keputusan, dia nak raya dulu, dia nak puasa dulu, tak boleh, melainkan dengan izin pemerintah. Jadi mana-mana ajaran yang tiba-tiba dia buat satu ajaran di kawasan tuan-tuan ni, dia pi puasa dulu. Dia memang kan, dia buka pondok ke, dia buka apa ke, dia ajak tuan-tuan puasa dulu, menyelisihi apa yang pemerintah tetapkan, maka itu dianggap sesat. Itu dianggap sesat. Boleh. Jadi salah satu ciri-ciri ajaran sesat apa dia? Menyelisihi pemerintah dalam soal puasa dan raya. Depa pi raya dulu. Dulu tuan-tuan bisa dengar tak? Di Perlis ada kan? Depa pi semayang raya dulu. Di Taman Kemajuan ke di Seriap tak tahu. Depa ada rumah 2 tingkat tu kan? Depa pi semayang raya dulu. Pemerintah umum lain, tapi depa pi semayang sehari sebelum. Yang ni salah. Jadi tuan-tuan semua, walaupun tersebar sehari 2 ni berita di Indonesia dah semayang tarawih, tapi tuan-tuan bertenang dulu. Kita tunggu esok apa yang akan diumumkan. Baik, hadirin mukminin. Kalaulah kata kita ikut takwim, artinya kita ada berapa hari lagi? Kita ada esok Ahad dengan Isnin. Apabila masuknya 1 Ramadan, Maghrib hari Selasa, Maghrib Isnin tu lah. Okey, sekejap lagi tuan-tuan keliru. Di dalam Islam,
apabila masuknya maghrib, dia sudah kira hari apa? Okey, lah hari apa ni? Ni. Ahad. Ahad. Maghrib dah kira hari Ahad. Tuan-tuan jangan silap kira. Sebab itu siapa yang beranak lepas maghrib, bila dia nak buat kekah? Kira. Kita nak puasa ni, kita tak ketahuan hari pula. Katalah tuan-tuan punya anak beranak lepas orang bang maghrib. Lepas elok orang bang maghrib, beranak. Artinya dia beranak hari Sabtu ke hari Ahad? Sabtu ke Ahad? Ahad. Kita tak boleh kira Sabtu, kita kira ni pun dah Ahad dah ni. Dah Ahad. Betul? Dia tak, pasal Islam bila maghrib artinya hari baru. Sebab itu, tadi Ustaz Mizi dia sebut fiqh, saya sebut fiqh sikit. Sebab itu, apabila kita nak masuk Ramadan, artinya kita akan tarawih bila? Bila? Kita akan tarawih, kita puasa dulu ke kita tarawih dulu? Bagus. Kira tuan-tuan belajar betul ya, kan? Belajar betul. Kita akan tarawih dulu baru puasa. Sebab hari Isnin apabila masuk saja maghrib, hari Isnin masuk maghrib, dia telah masuk satu Ramadan. Dapat tak? Ni saya pergi pelan-pelan ni. Artinya apabila masuk saja hari Isnin, malam maghrib tu, dia dah masuk satu Ramadan. Pasal itu kita dah tarawih. Pasal dah Ramadan ke tidak? Ramadan tak lagi? Ramadan. Bila Ramadan? Isnin malam Selasa tu. Kan? Tuan-tuan dapat tak? Isnin orang bilang 12 ke 11? 11 kan? Isnin 11, malam tu maghrib dah masuk satu Ramadan. Maka tuan-tuan semua yang nak berpuasa bolehlah berapa? Bagus. Boleh dah kira orang bang hari Isnin tu Allahu Akbar. Hari Isnin maghrib tu, tuan-tuan dah boleh niat. Tuan-tuan dah boleh niat dah. Sahaja aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kau tuan-tuan nak puasa, tuan-tuan nak niat esok Selasa? Isnin malam ke esok Selasa pagi? Malam. Maghrib hari Isnin tu dah boleh niat. Dapat? Okey, sekali lagi saya nak baca hadis tu, saya nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan boleh niat daripada maghrib tu sampai bila? Tak, tuan-tuan nak puasa esok, tuan-tuan kena niat daripada maghrib tu sampai subuh pada hari Selasa tu. Dapat? Artinya maghrib tu tuan-tuan dah boleh niat, lepas tu sat lagi isyak tuan-tuan boleh niat lagi, tarawih tuan-tuan boleh niat lagi, sat ni nak bangkit sok, betul tak? Nak bangkit sok. Boleh niat lagi tak? Sampai bila? Sampai orang bang subuh. Ada kebarangkalian tak tuan-tuan tak ada niat malam tu? Ada kemungkinan tak kita tak ada niat malam Isnin tu? Nak puasa esok Selasa. Ada tak? Ada? Saya ingat tak ada aku. Pasal apa? Antara tajuk malam Isnin tu sembang tajuk apa? Tuan-tuan, malam Isnin tu tuan-tuan sembang apa? Tajuk apa? Tajuk puasa. Dia kata orang kalian bazar Ramadan tak mana? Dia kata nak pergi cari sikit apa-apa esok nak beda nak buka puasa. Nampak ayat dia? Nampak tak?
Balik daripada masjid Wang Kelian naik motor. Lepas daripada tarawih, dia tanya bini dia, Mak, esok kita nak buka puasa apa dia? Nampak? Soalan-soalan itu menunjukkan dia ada niat atau tidak? Dia ada niat atau tidak? Dia ada niat. Maghrib tu dah bincang dah. Maghrib hari Isnin tak puasa lagi, esok baru nak puasa. Hari Isnin tu dia tanya Tok Imam dah. Ni, menu apa esok masjid? Menu apa masjid? Masjid ni bila Ustaz Mizi telefon, memang saya nak mai lah. Sebab saya dipahamkan masjid ni yang mai semua jabatan agama kan. Pengarah, timbalan pengarah, ketua penolong pengarah, semua bahagian kepala besar-besar ni semualah. Bila mereka duduk bersembang dengan saya, pengarah, timbalan pengarah ni semua ni duduk dalam satu kereta. Pengarah ada, timbalan pengarah ada, ketua penolong pengarah semua duduk ada ni, duduk sembang lah. Mereka kata, kami ni kena pi minggu sekali lah, giliang lah pengarah minggu ni, timbalan pengarah minggu ni, ketua penolong pengarah. Mereka kata, kami pi ni pertama nak imarah masjid lah. Yang kedua, dia kata, tak boleh tolak masjid Wang Kelian ni kerana apa? Sepakat ni semua pengarah, timbalan pengarah Jaib ni. Mereka tak boleh, mereka duduk dengar ni kan, saya kata ke mereka. Mereka kata, entah kena pi masjid Wang Kelian, kena pi sekali. Pasal apa? Pasal mereka kalau masak sedap, tak tahu nak habang. Hari tu mereka jamu bihun kuah laksa dekat timbalan pengarah. Dia kata apa? Bihun kuah laksa pun sedap dah. Saya elok Ustaz Mizi. Tanya dia. Ustaz Mizi WhatsApp. Tak ada seminit. Saya kata on. Masjid lain pun kita batas. Masjid kita nak metrai. Masukkan. Sampai mereka Jaib hari tu main khabat gunung kan. Mereka main khabat gunung betul tak? Mereka order betul tak makan sini? Mereka nak makan. Tapi saya main bukan nak makan sangat. Nak ceramah juga lah. Itu selingan. Ya. Baik. Okey, boleh ha? Baik, kita sambung. So, apa yang pentingnya pada malam Isnin tu? Apabila masuknya satu Ramadan. Tuan-tuan semua yang ni kena dengar bagi elok. Termasuk yang duk tuntun ni. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni apabila Isnin esok ni. Isnin malam Selasa. Tuan-tuan ingat esok ni, pasal kita main ceramah malam ni lah, pasal Ahad malam saya tak boleh main ceramah lah, nak pergi tengok anak bulan. Hari Isnin dah tuan-tuan nak tarawih, tak ceramah dah. Jadi lah, saya ceramah pun malam ni lah lah. Saya nak baca kat tuan-tuan hadis ni, nanti malam Isnin, tuan-tuan pakai ingat apa yang saya baca. Jadi nak kena dengar dulu lah malam ni, nak ingat malam Isnin. Kalau tak dengar malam ni, macam mana nak ingat? Data hari tu, tuan-tuan pun duduk tunggu nak tarawih kan. Ustaz kata apa atas malam ni? Dia tahu aku malam tu tak apa nak dengar. Payah nak ingat. Dia nak ingat kena dengar. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Hadis tu dia bunyi macam ni. Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan. Nabi kata apabila masuknya malam pertama Ramadan. Bila? Isnin ya. Tuan-tuan kena ingat, kita terus sebut Isnin ni. Apabila masuknya awal malam Ramadan, satu Ramadan, hari Isnin, kita Isnin insya-Allah lah kalau ikut takwim. Kalau berubah saya tak tahu lah, tapi kita sebut yang sebutlah Isnin. Apa akan jadi? Nabi kata suffidatis syayatin. Nombor satu tuan-tuan, apabila masuk saja hari Isnin ni satu Ramadan, suffidatis syayatin, diikat, dirantai, ditambat syaitan. Makna la ada tak lagi? La ada tak lagi? La ada. Bila mereka nak kena tambat? Isnin malam.
Jadi kalau tuan-tuan tak mai malam ni, saya tak boleh kata apa. Tapi kalau Isnin malam tak mai, berat. Kalau tuan-tuan tak mai malam ni, dia kata, "Oi, Ustaz Mizi tanya hang awak tak pi. Aku nak keluar dah, setan runtun." Okey. Kita tak boleh marah. Tapi kalau Isnin malam ni dia tak mai tarawih, malam ni setan duk ada tak lagi? Oi, saya nak mai tadi pun cerim lama. Nak naik, saya nak balik tak tahu. Ajak kawan teman ni mai ni nak balik lagi kelas. Kan? Tapi kalau bulan puasa saya tak takut. Pasal setan tak ada. Pasal tu tuan-tuan tengok bulan puasa ramai orang main masjid. Ramai orang puasa. Ramai orang buat baik. Pasal apa? Pasal yang duk halang kita buat baik, yang duk hasut kita buat baik, yang tak bagi kita buat baik, semua pi mana? Pi mana? Tambat habis. Tapi kalaulah setan yang kena tambat tu pun kita duk buat balok satu macam, memang teruk tak ada dah. Boleh faham tak? Lo kalau tak mai, saya tak marah sangat pasal setan punca. Pasal dia duk tarik kaki, dia duk tarik tangan, dia duk runtun kain. Tapi Nabi kata, "Idza kanat awwalu Ramadan suffidatis syayatin." Bukan takat tu saja. Wa maradatul jin. Kepala besar setan tu pun kami tambat. Sebelum ni apa-apa pun orang tuduh hantu, betul tak? Betul tak? Menega tak laku hantu, sakit perut hantu, gerek hilang hantu, kan? Semua hantu, betul tak? Hantu. Duit hilang hantu, kan? Nikah lain hantu, semua hantu. Sehingga hantu pun macam saya kata selalulah, hantu pun tension. Tak ada orang lain pun nak tuduh. Hantu. Setan tu hantulah kan. Tapi bulan Ramadan tak ada alasan hantu, tak ada alasan syaitan, tak ada alasan iblis. Pasal semua kena ikat. Jadi sebab itu kita nampak bila masuk Ramadan dia ada perubahan besar. Orang jadi semangat, orang jadi rajin, orang jadi nak mai, betul tak? Betul atau tidak? Tapi tuan-tuan kira hebat lah. Pasal apa? Pasal setan tak tambat boleh mai dah. Pasal tu saya macam masjid ni, saya rasa tak ada masalah sangat. Pasal pintu dia banyak alang ni. Pintu dia banyak apa? Banyak tanda kan. Setengah-setengah masjid tu sliding door. Saya bagi tahu dekat jawatan kuasa masjid, malam pertama bulan puasa ni tolong buka, jangan tutup. Faham tak? Masjid yang ada sliding door tolong buka, jangan tutup. Saya risau orang langgar. Faham tak? Apa faham tak ni? Kena buka. Sebab takut sekali lagi dia celapak main, bang dia bagi. Dia akan tanya, "Tu imam, awak ada pintu?" Baru dapat ke? Baru dapat? Dah. Dia kata awak ada pintu. Tu imam kata, "Hei, hang biar tawan sikit lama dah buh pintu." Oh, lama dah ke? Saja melawak bilang lama. Pasal tu saya suruh buka, pasal depa tak tahu. Dulu saya main 2 pintu, lawak jadi 4 pintu. Bila hang main? 2 tahun lepas. So kita hari ni nak bagi tahu kata Allah Ta'ala punya rahmat, Allah Ta'ala punya, dia nak bagi kita semangat, peluang untuk buat kebaikan, dia tangkap habis. Sehingga kan di kalangan para ulama ni, saya syarah sikit lah pasal yang duk tengok ni ramai. Di kalangan para ulama kata ditangkapnya syaitan ni ada 2 maksud. Satu apa dia? Satu, dia susahkan syaitan untuk goda kita. Sebab orang yang puasa
sukar untuk syaitan nak kacau. Artinya syaitan tu ada, tapi dia tak boleh kacau. Itu adalah satu maksud lah. Dan di kalangan ulama' kata, yang tak boleh kacau ni, orang yang betul-betul puasa. Maknanya orang yang benar-benar puasa sahaja yang syaitan tak akan kacau. Lain daripada tu, dia boleh ganggu siapa tu ya. Dapat? Ada orang yang puasa betul dengan orang yang puasa tak betul? Ada. Panjanglah kalau kita nak bahas. Tapi ingat, syaitan dia tak boleh sentuh, dia tak boleh kacau, dia tak boleh ganggu. Hanya orang yang benar-benar berpuasa. Dapat? Okey, baik. Kita sambung. Pada malam yang pertama itu juga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha bab. Pada malam yang pertama itu juga, kata Nabi, ghulliqat, ditutup. Ghulliqat, ditutup. Sehingga kan tak ada walaupun satu pintu yang terbuka. Pintu apa? Pintu neraka. Di kalangan ulama' dia sebut ada dua makna tutup. Satu apa dia? Tutup betul. Maknanya asalnya pintu neraka terbuka ke tertutup? Terbuka. Tapi bila mai Ramadan, tutup. Tetapi ada lagi satu makna, ditutupnya pintu neraka dengan maksud apa dia? Disusahkan untuk kita buat jahat, dipayahkan untuk kita buat maksiat. Itu maksud dia. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok bulan Ramadan, orang berasa takut sikit nak buat jahat, orang berasa berat sikit nak buat jahat, orang berasa berdosa sikit nak buat jahat. Betul tak? Itu kadang-kadang kita ajak dia mengumpat pun, hush, kita puasa. Nampak? Jaranglah orang nak buat jahat ni, dia rasa pelik, dia rasa bersalah bulan. Walhai bulan la pun tak boleh buat juga. Mengumpat tu, pasal tu orang kata, ush, jangan duk cakap buat orang. Sekejap lagi lepas buka puasa kita sembang. Sebenarnya buka ke tutup ke tak boleh. Okey, baik. Selain daripada ditutupnya pintu-pintu neraka, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Allah Ta'ala buka pintu syurga. Okey, sebelum tu, saya malam ni tak bawa hadiah, tidak boleh bagi hadiah tuan. Pintu neraka ada berapa? Nasib baik tak bawa hadiah, tidak kena bagi. Pintu neraka ada 7. 7 tu tutup. Pintu syurga ada apa? 8 tu semua terbuka. Maftuh. Arab kata maftuh, terbuka, dibuka. Nak menunjukkan apa? Mudahnya buat baik. Apa maksud buka pintu syurga tu? Ada kata dimudahkan untuk buat baik. Pasal tu ada orang yang kedekut bulan Syaban, mai bulan puasa dia nak bersedekah. Ada orang payah nak semayang bulan Syaban, mai bulan Ramadan dia rajin. Betul tak? Ada orang payah nak baca Quran bulan lain, mai bulan Ramadan dia nak rajin apa? Tapi saya nak sebut satu ya. Ini untuk saya sendirilah. Siapa yang kalau bulan Syaban dia balok, dia malas, dia rasa susah, kita boleh faham lagi. Tak apa lagi, okey lagi. Tapi bila mai masuk saja bulan Ramadan, dia tak boleh nak baca Quran juga, dia tak boleh nak semayang jemaah juga, dia tak boleh nak buat baik juga. Bulan lain harus. Boleh faham? Siapa yang tak berubah bulan puasa, jangan harap dia nak boleh berubah bulan lain. Bulan pintu neraka tutup, bulan pintu syurga buka, bulan tambat setan pun dia tak berubah. Nak tunggu bulan hak setan lepas. Faham tak? Okey, baik. Saya nak bagi mudah-mudahan ni. Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi kata pada malam Isnin ni, tuan-tuan bang dengar. Siapa tak dengar, kacau. Cuba dengar tengok malam Isnin ni, dengar.
Nabi kata wa nada munadin. Nada munadin. Pada malam 1 Ramadan, nada munadin, berserulah satu seruan daripada langit. Malam 1 Ramadan tu ada satu nida, seruan. Jadi saya suruh tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dia dengar-dengar, dia tak dengar. Oh kalut. Dia baik kata Imam, dia kata ustaz, saya tak dengar, ustaz dengar. Yang ni tuan-tuan, kita beriman pasal Nabi kata, tapi memang tak dengar. Cuma bila masuk je 1 Ramadan, nada munadin, berserulah satu seruan daripada langit. Allah arahkan malaikat untuk sebut satu benda pada malam 1 Ramadan. Tiba-tiba dia main habang kat ustaz. Tu Imam, saya dengar. Kalau siapa dengar, artinya apa? Tak ada raya. Dia kata kalau betul dia dengar hak ni, dia tak ada raya. Artinya tanda-tanda nak mati je tu. Nada munadin. Apa yang dia sebut? Ni malam 1 Ramadan ni, Isnin ni. Seruan itu sebut, ya baghiyal khair aqbil. Dia sebut daripada langit. Dia kata, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, orang yang ada niat untuk melakukan ketaatan, orang yang ada hajat untuk melakukan amalan saleh, aqbil, bersegeralah. Dia panggil, ya baghiyal khair aqbil, mai, jom. Dia panggil pada malam yang pertama. Tuan-tuan, saya tahu masing-masing dah ada pasang azam nak pi tarawih di mana, nak bangkit tahajud, nak pi tadarus, nak apa khatam Quran, nak sedekah, apa semua. Dia panggil malam pertama, first night Ramadan, ya baghiyal khair aqbil, aqbil, bangkit, cepat. Dia panggil, malaikat panggil. Wa ya baghiyash syarr, wahai orang yang ada niat nak buat jahat, orang yang ada niat nak buat tak elok, aksir, baik berhenti. Bila dia sebut ni? Malam pertama Ramadan. Sebelum tuan-tuan semayang tarawih tu, sebelum tuan-tuan semayang isyak tu, dia dah panggil dah, ya baghiyal khair. Tuan-tuan pun kalau lalu keluar daripada rumah tu, kampung ujung tu, nak main Masjid Al-Husna, nampak ada budak-budak duduk tepi jalan tu, duduk sembang bohong, tempik ni, ya baghiyal khair aqbil, tuntun motor mai. Dia kata apa dia panggil aku, dia kata apa tu. Jangan guna bahasa Melayu. Jom pergi tarawih, dia tak mai. Dia kata jom pergi sembahyang, dia tak mai. Sebut yang dalam hadis ni, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang nak buat baik, jom. Jangan sebut orang Melayu tu, sebut orang Arab. Tengok tuan-tuan, lari tinggal mu tu. Ya baghiyash syarr aqsir. Tengok kalau ada siapa-siapa nak buat jahat, sebut ni pula, ya baghiyash syarr, wahai orang yang ada niat nak buat jahat, dengar, baik hang berhenti, aqsir. Siapa yang sebut ni? Malaikat. Bila dia sebut? Malam pertama Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadirin mukminin, di kalangan para ulama, mereka mengatakan ini adalah satu rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala nak buka satu peluang kepada manusia untuk ambil peluang yang paling besar, sehingga Allah Ta'ala tutup pintu neraka, Allah buka pintu syurga, Allah ikat syaitan, Allah panggil lagi. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada bulan yang paling banyak Tuhan membebaskan manusia melainkan bulan di hujung hadis tu Nabi kata apa? Ni, tak habis lagi. Nabi kata walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailatin. Allahu akbar. Nabi kata walillahi utaqa,
pada setiap malam Ramadan ada ramai manusia yang Tuhan bebaskan daripada neraka. Kata ulama, masukkan diri kita dalam yang ramai-ramai itu. Walillahi utaqa minan nar. Malam pertama ada satu kelompok Allah Ta'ala ambil nama keluar daripada neraka, keluar. Padam nama dalam list neraka, padam, buat masuk dalam syurga. Malam bila? Dia bukan malam nisfu Syaban. Dia bukan malam-malam raya ke malam apa, dia berlaku pada tiap-tiap malam Ramadan. Jadi tuan-tuan, ada peluang berapa malam? Ada peluang. Contoh macam ni lah. Katakanlah Tok Imam kata, malam ni kita nak pilih 5 orang untuk terima bantuan. Tok Imam pun sebut satu. Tok Imam kata, setiap malam Ramadan lepas daripada tarawih, kita akan pilih 5 orang setiap kampung ni untuk dapat bantuan. Jadi habis malam pertama Ramadan, Tok Imam Ustaz Mizi pun bacalah nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5. Kawan tu kata, hang ada? Tak ada. Dia akan kata apa? Malam tu 5 orang tu tak ada nama dia. Dia akan kata apa? Dia kata apa? Dia kata, esok nama kita lekat. Wang kalian ada berapa puluh orang? Banci tengok. 30 keluarga ada? Ada 200 orang? Mungkin ada 200 orang. Ha? Ada? Ha? 300? Okey, 300 kalau kita bahagi 30 malam. Satu malam kena 6 orang. Betul tak? 6 orang. Ni kita nak ambil 5 lah. Artinya kalau kata wang kalian ni dapat bantuan 5 orang satu malam, satu wang kalian semua dapat. Okey, katalah malam pertama nama dia tak naik. Tak apa, hanya duk risau. Ada 29 malam ni. Malam kedua, Tok Imam umum tak ada. Hang jangan duk risau. 28 malam ni. Malam 10. 10 malam akhir Tok Imam sebut tak ada lagi nama dia. Dia mula kecemah dah. Dia tak ada. Tak ada, tak apa. Ada 10 malam lagi. Hang bertenang. Aku duk tengok ni kira soh pertama dapat dah, soh kedua dapat dah, soh ketiga dapat dah. Soh kita yang tinggal. Tunggu Ustaz. Aku ingat Tok Imam taruh nama kita malam raya. Beda malam raya. Hang tunggu Ustaz. Dia pun duk ada harapan ni. Tiba-tiba mai 3 hari lagi nak habis Ramadan. 3 malam lagi nak raya. Tak naik lagi nama dia. Dia mula kecemah. Dia kata tak boleh. Esok kita pergi jumpa Tok Imam Ustaz Mizi, kita pergi tanya dia. Awak tak kelih-kelih bila nama kita? Malam 1 Ramadan tak apa, ni malam nak habis. Tok Imam kata sampai malam raya ya. Kalau tak naik nama hampa malam raya, memang tak ada lah nama hampa. Memang tak terpilih lah. Tuan-tuan, 3 malam lagi nak raya, nama tak naik lagi. Yang lain semua pakat boleh lah. Tuan-tuan dah duduk seronok, nak duduk selesa lah. Nak duk kecemah dah, duk kira duk tunggu Ustaz Mizi. Kawan turun motor, tangkap terus. Ustaz, ada malam ni nama saya? Ada malam ni nama saya? Tak ada Lepas tu 2 malam ni Ustaz nak baca. Tak apalah, 2 malam ni tunggu lah. Tiba-tiba sampai kepada orang mai daripada malam orang duk panggil as-salatul tarawih tu, daripada malam tu sampai orang takbir raya, nama dia tak naik. Tak ada nama dia. Apa perasaan dia? Tuan-tuan bayangkan Nabi kata walillahi utaqa minal nar wa dhalika fi kulli lailatin. Allah Ta'ala mengeluarkan hamba-hambanya. Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya pada setiap malam Ramadan. Habis 30 malam, nama dia tak masuk dalam kalangan mereka yang selamat daripada neraka. Tidak ada yang lebih binasa daripada dia. So kita semua ni, tuan-tuan dan saya, kena masukkan nama kita.
Kena pastikan tak malam pertama, malam kedua, tak malam kedua, malam ketiga, tak malam ketiga, malam keempat, tak malam keempat, malam ke-15, tak malam ke-15, malam ke-16. Kita mesti masuk di dalam nama-nama mereka yang dibebaskan daripada neraka. Kerana ia hanya ada pada bulan Ramadan. Tapi saat lagi ni, sebelum dia tanya, saya jawab lu. Saat lagi dia tanya ke lu, saya jawab lu. Okey ustaz, tak apa. Kami pulun. Kami nak tahu lugu mana nama kami masuk. Kita nak tahu macam mana kata nama kita masuk di dalam kalangan ni. Oh. Bang lah. Ha? Jadi macam mana? Tak tahu sampai ke sudah. Ha? Tak apa, saya bagi tahu. Bila kita azan lu, saat lagi saya akan jawab kat tuan-tuan macam mana kita nak tahu nama kita termasuk di dalam orang yang dibebaskan daripada neraka. Kita bagi laluan ustaz, azan, saat lagi kita sambung insya-Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Baik, hadirin mukminin. Saya nak sambung sikit, lepas tu saya nak jawab pada 2-3 soalan yang orang tanya melalui WhatsApp. Saya nak respon pasal kita ada live malam ni. Pertama, macam mana kita nak tahu kita termasuk di kalangan mereka yang utaqa minan nar? Nombor 1, orang-orang yang Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia terbuka mudah untuk melakukan ketaatan. Sebab yang halang kita nak melakukan ketaatan ni dosa.
Jadi bila Allah Ta'ala ampun kita, kita termasuk di dalam orang yang Allah ampun, kita jadi mudah nak buat kebaikan. Itu tanda yang pertama. Jadi kalau sebelum ni tuan-tuan rasa payah nak buat baik, rasa susah nak buat baik, tiba-tiba rasa ringan nak buat baik, itu tanda tuan-tuan telah diampunkan. Kerana yang menghalang kita ialah titik-titik nuktah sauda. Titik-titik hitam dosa. Jadi kalau tuan-tuan dengar azan rasa mudah nak pergi masjid, lepas semayang wajib, ringan nak bangkit semayang sunat, tuan-tuan telah ada tanda-tanda diampunkan dosa. Tu satu. Jadi ringan nak buat baik. Nombor dua apa dia? Tanda orang yang diampunkan dosa dia ni istiqamah. Istiqamah. Istiqamah ni tanda Allah Ta'ala terima amalan dia dan tanda Allah Ta'ala ampun dosa dia. Apa dia istiqamah? Tuan-tuan lah ni duk main semayang dah di masjid ni. Lepas daripada Ramadan, tuan-tuan duk main semayang lagi. Siapa-siapa yang habis saja Ramadan, dia duk terus juga semayang fardu di masjid. Dia duk terus juga puasa sunat. Dia duk terus juga baca Quran. Tanda kata Tuhan dah ampun dosa dia. Tanda kata Tuhan dah terima amalan dia. Tapi kalau tuan-tuan habis kata puasa tu, habis kata so-so tu, habis ya puasa, mai jumpa Ustaz Mizi, abang kata tu Imam, dia tahu terima kasih lah tu Imam. Panjang bulan puasa ni, jamu makan elok. Saya pun makan seronok. Kan? Lepas tu Imam pun tanya, tak apalah, mai lah makan pula. Malam lain pun kita masak ya. Dia kata tak apalah, tahun depan pula kita jumpa. Siapa-siapa yang bila berakhirnya Ramadan, ni amaran daripada Nabi ni. Orang yang apabila dia habis saja Ramadan, dia tak berterusan. Ibadat itu tak berterusan. Keluar kepada bulan Syawal. Itu tanda amalan dia pada bulan Ramadan ditolak. Siapa-siapa yang duk buat bulan Ramadan, benda tu dia tak sambung pi bulan Syawal. Hak yang dia buat bulan Ramadan tu ditolak. Kerana kata para ulama, tanda amalan diterima, dia membuahkan amalan selepas tu. Dalil dia apa? Dalil dia. Ada dalil. Lepas kita puasa Ramadan, kita puasa apa? Ha? Puasa 6. Agak-agak pasal apa Tuhan buat puasa 6? Baru habis sat dia puasa sebulan. Baru sat dia habis. Syawal tu dia buat dah puasa 6. Tapi taklah wajib sunat. Ramai orang duk tanya. Dia kata, Ustaz, kena tangkap raya kedua ke? Tak. Macam tuan-tuan anak-anak balik mai, kan? Raya lah dulu. Orang kita ni kadang-kadang dia silap faham tentang puasa 6 ni. Pertama dia kata wajib. Mula pada raya kedua. Anak-anak balik pun tak mau. Dia kata, mak esok kita pergi beraya. Aku nak puasa 6, empa pergi beraya. Aku nak mati. Empa tak mau mati, tak apa. Oh. Anak dengar terus tak jadi pergi beraya. Agama dia ada masa dia. Raya anak balik pun 2-3 hari. Lepas tu depa nak pergi balik Kuala Lumpur. Masa depa balik Kuala Lumpur tu kita nak puasa 60 hari pun puasalah. Sementara depa duk ada rayalah dulu. Boleh? Boleh. Cuma janganlah raya kedua terbuka, raya ketiga terbuka. Dia tak faham bila kita nak puasa 6 ni. Tu anak-anak tak balik lagi. Duk kira depa tu balik kalutlah. Okey, orang yang puasa 6. Tengok Nabi kata, tengok bahasa Nabi. Man sama Ramadan. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahulah sittan, 6. Dia tak sebut bila. 6 maksudnya mana-mana hari. Tapi kita kena buat. Tanda kata Ramadan kita makbul, puasa 6. Tak puasa 6 pun Isnin Khamis. Tuan-tuan, ni kita nak puasa sehari 2 ni, orang duk lemah perut ni. Tuan-tuan syok ke lemah perut? Ha? Syok. Dia ada 2 perasaan tau. Ni kita nak buat, ada sahabat saya duk makan, dia kata apa ni? Kita ni tak lama dah, tak berapa hari lagi nak makan siang ni. Tengok.
Saya tak tahulah, tapi wang Kelia ni payahlah jahit nak main tangkap. Kan? Kalau tuan-tuan minum teh air pun ingat siapa nak main tangkap lah kan. Nak naik pun lapang nasi lah. Kan? Tapi tengok tanda tuan-tuan punya amalan makbul. Pasal itu lepas pada sembahyang subuh kita baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan. Lepas subuh jangan tinggal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Satu lagi tengok, pagi raya kita kata apa? Pagi raya. Sama ayah, maaf zahir batin. Lagi kita kata apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala terima semayang kita, puasa kita. Letih tuan-tuan, semayang, puasa tak boleh pun letih. Boleh? Okey, baik. Saya nak jawab beberapa isu lah. Boleh ha? Mana-mana kuliah pun kita akan ambil masa sikit kita jawab. Mungkin tuan-tuan duduk di Wang Kelia ni tak apa? Tak sampai, tapi saya ingat sampai semua internet lah. Saya nak jawab tentang isu ada satu video yang kononnya satu orang dia mengajak. Kita tahu benda ni ada dalam perbincangan fiqh. Dan oleh kerana tajuk kita puasa, saya sebut sikit lah. Apabila satu orang, saya sebut boleh tapi tak berapa nak cantik lah, pasal kita nak makan nasi. Tapi sekali lagi kalau saya tak jawab, tuan-tuan duk keliru lah kan. Boleh boleh. Siapa yang nak dengar lah. Siapa yang tak mau dengar, tak payah dengar lah. Pasal benda ni dia macam tak apa nak elok, tapi kena jawab lah jika orang keliru. Ada satu video tersebar, satu orang ustazah kot, dia mengajak, dia kata tak apalah, kita raih lah hak tu, tapi yang ni kita nak jawab hak kita punya faham. Dia kata kalau satu orang berak, ni tuan-tuan dalam bulan puasa ni nak berak je kalau elok, kau lagi berak pergi batal puasa pula. Dia keluar jamban, dia pergi makan nasi. Bini dia kata, awak abang batal. Abang buat apa dalam bilik ayam? Macam mana boleh batal? Tadi aku masuk nak berak, tak keluar sekerat, aku tertekan lagu mana atau dia masuk balik, batal. Itu yang aku makan nasi tu. Bisa dengar? Pasal tu tuan-tuan nak berak bagi betul ni bulan Ramadan ni. Bagi keluar, bagi habis, jangan tarik masuk balik. Kalau tarik belum masuk balik, lepas kata batal. Maka orang Islam pun bulan puasa takutlah nak pergi berak. Pasal apa? Dia kata, aku berak lepas bang Maghrib lah. Apa punya pekoh? Dia kata kalau keluar macam tu, masuk balik batal. Keluar tu jatuh, kena potong bagi je pluk jatuh. Tak ada siapa duk tengok tu berak. Baik, saya cerita apa dia punya cerita. Di kalangan para fuqaha, siapa yang boleh ikutlah, siapa yang tak boleh ikut tak apa. Lepas ni dia tanya lain. Di kalangan para fuqaha, ulama-ulama mazhab, mereka berbeza tentang maksud al-jawf. Rongga. Okey? Tu yang tuan-tuan dulu korek tek hidung batal tak? Korek tek hidung batal ke tak? Batal kalau makan. Dia korek-korek, dia pergi makan, batal. Tapi kalau korek-korek buang, batal tak? Dulu gatal telinga pun, awak ayah hang gatal, awak tak ambil korek, batal. Memang ada bincang. Ni kalau jari kita ni orang buasik, kalau dia jari dia jangan main-main. Kalau nak bincang fiqh, jari tuan-tuan kalau pergi masuk dalam lubang jubuk, batal. Jangan duk tangan tu masa berak, jangan duk honak sangat. Apa cerita ni ustaz? Korek telinga batal, korek hidung batal, titik ubat dalam mata batal. Keluar sikit masuk balik batal. Dia punya cerita dia kena mau faham daripada awal ni, kena faham daripada padu dia. Tak apa, tak faham ni tanya Ustaz Midi lah, dia boleh terang lain. Saya nak terang sikit lah. Di kalangan mazhab-mazhab yang ada ni, mereka berbeza pandangan pada takrif jawf, yakni saluran rongga.
Sebab itu dulu dia kata kalau kita masuk ubat ke dalam otak, otak tu dia ada saluran bersambung pi perut, batal. Hidung ada saluran masuk pi ke perut, batal. Mata semua, telinga semua, ni semua rongga ni, rongga yang terbuka ni, bila dia masuk mai pi ke perut, batal. Faras, lubang kemaluan, zakar. Bila kita bawa masuk ubat kot zakar, kita bawa masuk ubat kot vagina. Vagina faham ah? Tak faham sebab piah. Bawa masuk kot dubur. Bawa masuk kot tu semua dia masuk mai ke jauh. Dia masuk mai ke rongga. Batal. Tu yang kata bila kita terjun air masuk, dubur kita terbuka, air masuk, batal. Duk idak batal. Aku tak tahu bila nak sah. Sedangkan ini semua ialah ijtihad para ulama. Nombor satu saya nak habaq, tak ada dalil. Tuan-tuan orang-orang kuliah ni dengar betul-betul saya nak habaq. Perkara yang membatalkan puasa, nombor satu makan. Nombor dua minum. Nombor tiga bersetubuh. Nombor empat muntah. Lain daripada tu khilaf. Yang sepakat, yang nas dalil sebut, Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata apa? Pi buat perkara membatalkan puasa sampai berpuluh-puluh, sehingga satu orang takut batal. Mohang tadi aku pi hospital, depa cucuk ubat apa tau, batal pohang. Tadi pi klinik, depa ambil darah, depa cucuk jarum masuk apa, batal mohang. Sedangkan benda-benda itu pertama dia bukan rongga yang mudah fahamnya. Orang tak makan ke hidung. Ada tuan-tuan makan laksa buku lubang hidung. Pasal dia kata bawa titik ubat masuk dalam hidung, betul? Dak ni saya ajak nak bagi pekah bagi orang mudah faham. Duk pi Kuala Perlis duk lagu tu. Awak mau aku nak makan laksa. Awak tak makan kau telinga. Sebab itu saluran-saluran ni dia bukan saluran makan. Kita tahulah di atas kaul adalah ulama' yang kata ni jauh ni ada saluran. Tapi perubatan, ni tanya ni orang perubatan, memang tak bersambung. Otak tak bersambung ke perut. Sebab itu ubat dia yang cayak darah tu tak batal walaupun masuk ke mulut. Pasal apa? Pasal dia tak pi ke... Ni ada yang sakit jantung. Semua tak sakit jantung? Oh, penat. Penat. Pam. Walaupun ada khilaf pam. Saya kata macam ni ya. Depa kata pam batal dah ustaz. Ni, kalau kata you tak pam, bukan kata takat batal puasa. Raya pun tak dan. Duk. Pam ayo hang, jangan batal. Raya esok kita pergi melawat dia. Batu duk. Sebab itu fiqh ni dia kena faham asas fiqh tu apa dia. Tak batal. Ubat titik telinga. Dalam nas, satu orang sakit mata, mai jumpa Nabi. Nabi kata bekam. Apa dia ni? Bercelak. Buah celak lah mata untuk sakit mata. Nabi bercelak. Iktahala. Dia bercelak. Dalam keadaan dia puasa. Di atas nas itu tak batal titik ubat. Melainkan tuan-tuan titik ubat. Tit. Kenyang. Tak ada. Itu ubat. Dia tak masuk pergi ke perut. Faham tak? Yang masuk ke apa? Perut. Memanglah ulama'-ulama' dulu mereka tidak. Ada ijtihad. Adalah pendapat-pendapat tu. Tapi moden. Mengatakan jauh. Kesimpulannya, kalau tuan-tuan duk main telefon. Bulan puasa, hari pertama, telefon pun tengok macam yang goreng. Like bini dia tanya, abang, mana telefon? Aku geram pelan. Batal. Pasal dia makan, telefon saluran mulut. Tapi kalau dia duk korek-korek telinga kan. Dia korek-korek telinga, telefon masuklah telinga. Batal tak? Batal tak? Tak batal. Melainkan lepas masuk tu, pluk je tu.
Masuk kot mana? Masuk kot telinga. Scan X-ray, tak ada apa dalam telinga. Mungkin jatuh dalam perut aku. Dah. Kenapa kita duk pekah, kita pergi duk bagi susah orang sampai nak berok? Awak tu duk takut dia masuk balik. Tak ada. Dia masuk. Dan perkara yang membatalkan puasa apa dia? Perkara yang membatalkan puasa ni, tuan-tuan ingat kaedah dia. Apa yang masuk bukan apa yang keluar. Orang tanya, cabut gigi batal tak? Ha? Batal cabut gigi? Cabut gigi tak batal Pak Haji. Kelenggan lepas cabut makan. Tanya doktor, mana gaham saya? Dah hambuih sangat, jatuh pergi lampu. Batal. So kadang-kadang orang kita dia tak faham. Dan kita tuan-tuan, Nabi ni asas agama dia apa? Mudah. Dan dia cuba nak menyelamatkan orang daripada batal. Dan tuan-tuan, hatta makan, kalau bulan puasa, duk suap anak, suap mulut dia. Dia duk biasa jaga anak, mengasuh anak. Dia duk suap mulut anak. Satu mulut anak, dua mulut dia. Tu yang anak duk lapar ah. Apa ni, suap banyak dah tak kenyang lagi. Memang tak kenyang. Suap dia satu, kita tiga. Tiba-tiba dia duk suap. Dia duk suap. Batal tak? Batal tak? Tak batal lah, pasal dia tak tahu. Dia tak sedar. Hari pertama duk biasa suap dia. Suap dia. Kan macam tuan-tuan bawa pergi anak-anak kan, pergi pasar raya, anak-anak beli aiskrim, makan tak habis. Siapa yang jilat pergi habis? Kita lah. Baik pergi bulan puasa beli aiskrim dengan pakai lebay, pakai jubah lagu saya, duk jilat lah amal sentera. Orang tengok, ish, nampak macam ustaz tapi duk jilat aiskrim tengah hari. Kita pun tak sedar duk tengok dia, apa dia? Rupa-rupanya kita duk jilat aiskrim bulan puasa. Batal tak? Anak pula pergi tegur. Yoh, bukan puasa. Oh, astagfirullah. Awak hang tegur awal sangat, tegurlah pergi habis tu. Baik, okey. Tu saya nak jawab. Kalau tu tak membatalkan puasa kerana takrif jauh tu. Jauh tu taklah termasuk dubur apa semua ni. Adalah qaul, ada pendapat tak nafikan, tapi tidak ada nas menyebut hal tu, dan kita balik kepada jauh yang para ulama sepakat ni makan. Baik. Dan satu lagi saya nak respon, boleh lah kan, mai jauh ni nak balik bagi padan lah kan. Satu lagi saya nak respon bulan-bulan puasa ni, dekat dah ni nak bulan puasa ni. Kita lama dah diperlih ni sebut hal ni. Kan, tuan-tuan tambah yang tak ramai ni, saya ingat semua orang boleh kenal ni. Di orang Kelantan ni semua kita kenal lah. Rumah siapa, adik-beradik, tak ramai kan. Saya pagi ni duk baca, duk tengok apa berita tu, naiklah berita ada pasangan artis kena tangkap basah. Pukul 2.30 ke pukul 3 pagi tau. Dengan bomba api. Depa tak buka pintu, bomba kena api duk buka pula. Saya nak habaq, di Perlis kita tak buat kerja tu. Bukan di Perlis ni bagi orang buat maksiat, bagi faham elok prinsip kita dalam agama, kita tak pi cari orang hak yang buat secara tertutup. Quran kata wala tajassasu. Jangan kamu pi duk intip. Tuan-tuan biasa dengar tak kisah Omar? Satu hari Omar ni dengan Abdul Rahman bin Auf kot. Depa pi satu rumah. Umar Al-Khattab ni kenal? Umar Al-Khattab. Dia pi satu rumah. Dia khabat naik kok bumbung. Dia khabat naik pasal dia rasa dia syok, macam ada benda tak elok. Dia naik kok bumbung khabat naik nak tengok kawan tu ada buat benda tak elok. Apa kawan tu kata? Dia kata saya buat satu kesalahan, tapi Saidina Umar tuan buat 3 kesalahan. Terus tu. Tuan buat 3 kesalahan. Pertama, Quran kata jangan mengintip, tuan mengintip.
Naik kot bumbung. Nak mengendap tengok. Quran kata jangan mengintip. Tuan mengintip. Satu kesalahan. Kesalahan yang kedua apa dia? Quran kata jangan masuk rumah orang melainkan kot pintu. Yang ketiga, jangan masuk ke dalam rumah orang melainkan dengan izin. Umar balik tak? Balik. Al-Imam Al-Ghazali, para ulama kata apa? Apabila satu orang buat maksiat peribadi, dia tutup maksiat itu. Dia buat secara tertutup. Bukan urusan kita. Tuan-tuan, katalah orang tak puasa. Dia tak puasa dalam rumah dia. Dia dengan bini dia masak nasi apa semua, beridang dalam rumah dia. Tu imam dosa. Tu imam dosa. Wajib tak kita pergi ketuk pintu? Ni, buka-buka nak tengok puasa. Buka-buka puasa. Tak ada kerja lain, duk kerja ketuk pintu lah. Sebab itu dosa-dosa peribadi, dosa-dosa yang dia buat secara tertutup, yang tak melibatkan keselamatan manusia, yang tak melibatkan hal orang lain, kita tak boleh pergi duk serbu macam tu. Dah pergi serbu tu pula, punyalah ramai, jadi berita, buka pula tajuk dia. Dan orang kita bulan dekat-dekat bulan Ramadan ni seronok pula duk bercakap bak orang. Dia punya syok, dia punya model dia punya kucai, kawan tu apa kena tangkap, galak baru. Ni nak bulan puasa ni. Sebab itu saya nasihat tuan-tuan semua yang anak-anak muda, yang tak anak-anak tua pun yang ada telefon, berita-berita macam ni kita tak payah duk baca. Aib orang. Kalau hari ni kita seronok satu orang dibuka aib dia, tak mustahil Allah Ta'ala akan buka aib kita. Sebab itu dah satu lagi dalam masyarakat kita, dia suka cerita rumah tangga orang. Tambah kalau kata kita kok dekat ni kan. Lagi ya. Kawan tu kena tangkap khalwat, kawan ni duk. Bukan urusan kita. Satu orang dia buat dosa, dia tutup dosa dia. Nabi tak pergi cari. Nabi tak pergi cari. Orang yang mengaku dekat Nabi tak pergi cari. Dia dah tutup. Kalaulah kita nak pergi duk, katalah kita ada maklumat kita nak pergi tangkap pun, kita pergi 2-3 orang kita sudahlah. Dan kalau dia tutup pintu, kita biar. Yang peliknya, ni saya nak sebut ni. Dengar, last. Tuan-tuan bagi perhatian sikit ni. Depa dua ni pelakon. Tak payah siapa lah. Mana-mana pelakon lah. Yang pelik orang kita ni, depa ada rakaman ni, mungkin boleh potong, boleh sebarkan. Saya nak tanya tuan-tuan juga. Peluk masa drama, bergomoi masa drama, faham tak bahasa? Haram ke tak? Haram tak Tok Bilal? Kita tengok depa ni pelakon. TV, masuk dalam TV duk dakap, duk peluk, duk cium. Berlakon tu haram ke halal? Haram. Nampak tak? Nampak dalam TV kan? Awak tak pergi tangkap? Betul tak? Betul tak saya kata? Awak tak? Kita tengok dalam TV, depa tunjuk kat kita, kita tak pergi tangkap, yang depa pergi buat sengak-sengak kita pergi. Hak tu betul. Hak ni berlakon. Lepas ni siapa kena tangkap, semua habaq lagi tu. Kami duk berlakon ni. Macam Piramli kata apa? Cobaan. Ini betul-betul ke? Cobaan. Piramli dah habaq awal dah. Yang peliknya, dalam TV punya sakan duk peluk, dalam TV punya sakan duk bercerengkerama, duk bercumbu rayu, kita boleh tengok tak tangkap. Tiba-tiba yang pergi buat dalam tu, kita pergi retuk sampai pukul 3 pagi nak tangkap. Sedangkan itu maksiat man ra'a minkum munkara. Siapa yang nampak tak? Dalam TV tu nampak tak? Hak nampak dalam TV tu kita tak tangkap, hak yang kita tak nampak tu kita pergi duk kalut. Agama. Sebab itu kita mau diperlis. Orang perlis bab rumah tangga orang, bab anak beranak orang, bab peribadi orang, bab orang nak buat apa dalam rumah dia, kita tak kalut.
Tapi kalau dia main makan kot tepi jalan, dia main buat jahat depan orang ramai, yang ni kita cegah. Ini kita cegah. Tapi kalaulah rumah dia duk buat kilang dadah ke, dia duk buat apa senjata ke, yang ni kita pergi tangkap. Yang ni melibatkan masyarakat. Boleh? So hadirin mukminin, saya nasihat diri saya dan semua yang ada, mailah kita jaga keluarga kita. Tuhan tak tanya esok saya, Tuhan tak tanya saya, ni keluarga Tok Bilal hampir tegak tak? Keluarga Tok Imam hampir tegak tak? Keluarga JKK hampir tegak tak? Tuhan tak tanya saya pasal keluarga tuan-tuan. Tuhan tanya saya pasal keluarga saya. Kita kadang-kadang kalut pasal keluarga orang, macam Tuhan nak tanya kita pasal keluarga tu. Sedangkan keluarga yang Tuhan akan tanya keluarga kita, Tuhan akan tanya keluarga kita. Kita tak kalut. Kerana semua ni kita buat bukan ikhlas tapi nafsu. Syok boleh bercakap tajuk orang, syok boleh londeh aib orang, syok boleh tahu apa masalah orang. Pasal itu hadirin mukminin, sebelum kita nak buat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kita kena ikhlas. Jadi bolehlah setakat tu dahulu saya cak terima kasih Ustaz Mizi, semua jawatankuasa, penduduk-penduduk Wang Kelian yang masak, yang buat program, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat dan Allah Ta'ala berkat kampung ni, dan Allah Ta'ala pelihara seluruh penduduknya daripada sebarang perkara musibah dan perkara yang tidak diingini. Dan kita alhamdulillah syukur, hari ni hari Sabtu kan, kemarin Jumaat kita doa kan, khutbah Jumaat doa, ya Allah ya Tuhanku, berikan hujan. Kita alhamdulillah perlih ya, 2 minggu Jumaat kita doa. Kalau minggu lepas petang turun hujan, minggu ni Jumaat kita doa, Jumaat mimbar kita doa Jumaat. Ada? Dia kata tak ada. Kalau tak ada artinya dia mengeluh. Dia lena dia tak ada. Jumaat kita, Jumaat khatib sebut Allahumma aghithni, kan? Ya Allah bagilah hujan. Alhamdulillah hari ni seluruh Perlis Allah Ta'ala turunkan hujan. Tengok kita doa, Allah Ta'ala dengar, makbul. Mudah-mudahan Allah rahmat negeri ini, Allah berkati negeri ini, dan Allah berkati pemerintah dan seluruh rakyat dia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.